Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Johan bin Sahirun. Saya akan menceritakan profil syarikat Apple berdasarkan dua negara utama yang kami pilih, iaitu Amerika Syarikat dan China. Untuk Amerika Syarikat, Amerika Syarikat merupakan pusat utama korporasi Apple, iaitu ibu pejabat global. Mereka terletak di Apple Park, Cupertino, California. Di sinilah segala inovasi baharu, strategi global dan perancangan produk Apple dilakukan. Selain itu, Apple juga menyediakan banyak peluang pekerjaan dalam sektor teknologi dan ekonomi di negara ini. Secara ringkasnya, Amerika Syarikat berfungsi sebagai kota atau pusat kawalan utama bagi Apple di negara China, iaitu negara ini memegang peranan penting dalam aspek pengeluaran dan pasaran, yaitu ibu pejabat serantau Apple terletak di Beijing, yaitu China. China merupakan pasaran pengguna Apple yang terbesar, terutama dalam penjualan iPhone. Selain itu, kebanyakan produk Apple seperti iPhone, iPad dimasarkan di China melalui syarikat pengeluar seperti Foxconn dan Decathlon. Jadi, jika Amerika Syarikat adalah pusat idea, China pula adalah pusat pengeluaran dan jualan Apple. Nama saya Muzakirin Yasir bin Muin. Baiklah, untuk part saya memacu globalisasi, perbezaan antara Amerika Syarikat dan China. Amerika Syarikat lebih fokus kepada inovasi dan kemajuan teknologi. Apple bekerjasama dengan pasukan di seluruh dunia dari pejabatnya sendiri. Fokus kepada R&D seperti iPhone, iPad dan MacBook. Ini menunjukkan teknologi mendorong inovasi dan membantu Apple mengekalkan pengaruh global. Untuk China pula, globalisasi membuka peluang kerjasama dengan kilang luar, khususnya di China. China menjadi pusat pengeluaran dan pemasangan utama sebab kos yang lebih rendah dan tenaga kerja yang besar. Ini menunjukkan globalisasi memudahkan perluasan operasi dan pengeluaran global Apple. Tentang sistem politik yang beroperasi di dua negara yang berbeza, yaitu Amerika Syarikat dan China. Pertama sekali saya akan terangkan tentang negara Amerika Syarikat. Apple berada di dalam sistem politik demokrasi yang stabil. Kerajaan di sana sangat menyokong teknologi dan inovasi. Jadi Apple ini lebih bebas berkembang. Selain itu, kerajaan tidak banyak ikut campur tangan dalam urusan syarikat. Jadi Apple ni dia boleh buat keputusan sendiri dengan lebih fleksibel lah. Okay. Seterusnya saya akan terangkan tentang negara China. China pula menggunakan sistem politik komunis. Jadi kerajaan mempunyai kawalan yang kuat dan pelaburan asing dibenarkan, tetapi Apple perlu ikut syarat dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara China. Dan operasi mereka juga dipantau, biasanya perlu bekerjasama dengan syarikat tempatan seperti Foxconn. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Hadijah dan pada bagian saya akan menjelaskan tentang perbandingan sistem ekonomi Amerika Syarikat dan China. Struktur ekonomi pasaran Amerika Syarikat mengamalkan pasaran bebas. Hal ini kerana kerajaan hanya mencampur tangan secara minimum, manakala sektor swasta menguasai secara keseluruhan. KDNK Amerika Syarikat berada pada peringkat pertama dunia. Hal ini kerana ekonominya berasaskan kewangan, teknologi dan inovasi. Amerika Syarikat berada tahap pembangunan negara yang maju kerana infrastruktur yang moden serta tenaga kerja yang berkemahiran tinggi. Apple menempatkan Amerika Syarikat sebagai ibu pejabatnya kerana ekonomi yang stabil dan undang-undang yang menyokong hak cipta. Struktur ekonomi pasaran China ialah ekonomi campuran. Hal ini kerana masih mengamalkan pasaran bebas dan kawalan kerajaan. KDNK negara China berada pada peringkat kedua di dunia. Pertumbuhannya yang tinggi walaupun menghadapi beberapa cabaran global. Negara China berada tahap pembangunan yang sedang membangun dengan pusat dalam menuju status negara yang maju. Apple menjadikan China sebagai sektor pengeluaran utama kerana kos buruh yang rendah dan rantaian bekalan yang cekap. Selamat sejahtera, nama saya Jessica Sitisda dan bagi part saya ialah sistem perundangan bagi perbandingan Amerika Syarikat dan China. Pertama sekali, Apple perlu mematuhi sistem undang-undang antitrust perniagaan bagi memastikan syarikat tidak menggunakan secara ketidakadilan. Yang kemudian, perlindungan harta intelek di Amerika sangat ketat sehingga dapat melindungi reka bentuk dan teknologinya daripada ditiru oleh syarikat yang lain. Namun, kos pengeluaran serta buruh yang tinggi menyebabkan perbelanjaan operasi syarikat ini meningkat secara pesat. Manakala China pula undang-undang yang ketat di kerajaan pusat dan mewajibkan Apple menggunakan data tempatan dalam negara. Dan akhir sekali undang-undang yang menyebabkan masalah produk tiruan dan isu buruh. Seperti contohnya kerja lebih masa dan kena terhadap pekerja, kilang dan pembekal.
Saya Yasir bin Doni. Untuk part saya ialah strategi perniagaan dan penyesuaian. Perbezaan antara Amerika Syarikat dan China ialah Amerika Syarikat, poin yang pertama, fokus kepada inovasi dan gaya hidup modern, di mana Apple menekankan konsep inovasi dalam setiap produk seperti iPhone, iPad, MacBook untuk menarik pengguna yang mementingkan teknologi terkini. Poin yang kedua, pusat reka bentuk dan penyelidikan (R&D), di mana Amerika Syarikat menjadi pusat utama penyelidikan dan pembangunan Apple. Disinilah ide baharu dan teknologi canggih dihasilkan sebelum diperkenalkan ke pasaran global. Saya akan beralih kepada China. Poin yang pertama, fokus kepada status dan keselamatan data. Di China, Apple menyesuaikan strategi pemasaran dengan menekankan image produk sebagai simbol status dan keselamatan data pengguna. Poin yang kedua, tempat utama pengeluaran dan pemasangan iPhone. China menjadi lokasi strategik bagi operasi pengeluaran dan pemasangan produk Apple karena kos tenaga kerja yang lebih rendah dan infrastruktur pembuatan yang canggih.